Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Itu juga membawa saya kepada cerita Goodyear tuan-tuan. Cerita Goodyear. Alright. Hari ini, Goodyear telah keluar satu memo, bocor satu memo mengatakan Goodyear tutup kilang daripada Shah Alam. Kilang Shah Alam mereka tutup. Okey, saya nak cerita tentang Goodyear ni. Dan kenapa mereka tutup kilang? Adakah mereka tutup kilang kerana kadar ekonomi Malaysia yang sekarang ini meleset menyebabkan Goodyear lari? Atau apa sebenarnya yang berlaku? Baik, kita lihat. Thank you Radin. Okay, thank you. RM15. Terus perjuangan. Okay. Rafizah terkejut memo bocor kilang Goodyear tutup. Bekas Menteri Rafizah Aziz terkejut dengan hantaran tular media sosial mengenai Goodyear Malaysia akan menutup kilangnya yang berusia 52 tahun di Shah Alam, Selangor, buka kuasa 30 Jun ini. Ia suatu kejutan yang tidak dijangka untuk membacanya di media mengenai entiti lama dalam sektor perindustrian. Goodyear telah memutuskan untuk menutup operasinya di Malaysia. Ia mesti membuatkan kita bermuhasabah untuk memahami sebabnya. Kerajaan mesti bersegera bertindak balas terhadap perkembangan sebegini. Walaupun menggembor-gemborkan berbilion pelaburan yang mungkin jangkaan sedang diperkatakan dan dibincangkan adalah sangat penting agar entiti industri yang perniagaan sudah ada tidak menutup kedai dan pergi ke negara lain, katanya. Now, sebagaimana juga tempoh hari tentang Fahmi, saya rasa Rafidah pun mungkin tak well informed tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada Goodyear. Kan, what really happened to Goodyear. Alright. So, kalau kita dengar penjelasan daripada MB Selangor, penjelasan oleh MB Selangor tentang apa yang sebenarnya berlaku di Goodyear, dan kita lihat di dalam apa orang kata komentar ini. Cuma saya nak bagi tahu, maksudnya kenyataan macam tadi tu dia tipu lah tu, tipu. Sila duduk. Saya tipu. Sila duduk. Dia tak menipu tapi dia memutar balik. Semalam kita dikejutkan dengan memo random dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal apalah Facebook ni. Belum tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya baca laporan media. Facebook, sabar. Aku belum main lagi. What happened to you, man? Okay. Sekejap. Bila suruh main, tak main. Alright. So, sekarang ni isu Goodyear tutup. Kita tengok apa yang dibincangkan. Random dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya baca laporan media, Iron Lady kita Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini Goodyear terpaksa keluar ini
sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Begitu juga apabila disebut tentang Goodyear, sabar. Nah, saya nak terangkan pasal Goodyear tadi. Saya nak terangkan pasal Saya Goodyear. tidak Sebab benarkan disentuh pencerahan. tentang Shah Sila Alam duduk. dan disentuh oleh Kuala Lumpur. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar, rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023. Ohio juga telah Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah dan Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Gombak. McLean and Bridgestone. Gombak. Saya bukan nak tanya. Pulangan, Bukan. saya tak tidak perlu benarkan ulasan. Cuma saya nak bagi tahu maksudnya kenyataan macam tadi tu. Dia tipu lah tu. Tipu. Sila Tipu. duduk. Saya Tipu. rasa Sila duduk. tak, dia tak menipu tapi dia memutar balik daripada realiti dan keadaan yang sebenar dengan membuat persepsi yang dibuat untuk memburukkan kerajaan di saat kita ingin mempertahankan dan mempudahkan Minta ekonomi Gombak baca kerajaan. memo daripada Goodyear tu penuh kalau boleh di sini. Memo daripada Goodyear tu sendiri. Dan saya Dia bacakan jelas laporan penuh daripada Goodyear di peringkat tahunan. Bagaimana mereka menutup dan menyusun kerana mereka kena menyusun balik. Kosnya adalah kos yang tinggi dan kos pekerja-pekerja di negara-negara yang seperti Vietnam dan sebagainya adalah lebih rendah. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menganggap dan kita kena menerima. Bila kita sebut kelulusan pelaburan yang datang tahun 2024 bernilai 329 bilion, dia kata tipu pula. Itu angka yang dikeluarkan oleh Maidah. Itu contoh bagaimana perubahan dan perbaikan telah dilakukan dan ada ruang lain untuk kita lakukan. Alright. Now, apa yang disebut oleh apa orang kata Amiruddin, Menteri Besar Selangor tadi, dia menjawab, dia juga ahli Parlimen Gombak, mengenai Goodyear sebenarnya. Apa yang berlaku kepada Goodyear? Betul, kita tak menafikan Goodyear sudah membuka kilang di negara ini 50 lebih tahun. Sudah ada dalam negara ini 50 lebih tahun. Now, kalau kita kaji dan kita lihat apa sebenarnya yang berlaku kepada Goodyear. Di samping boykot, kalau tuan-tuan perasan, bahawa ini ada boykot dilancarkan, antara yang diboykot untuk disebabkan oleh Gaza dan Palestin adalah jangan beli barangan di Goodyear. Itu antara yang diboykot di Malaysia. Walaupun kan yang banyak memboykot ni kan juga walaupun. Tapi saya pelik bila mereka mempersoalkan kenapa apa orang kata kenapa Goodyear keluar. Okey, tetapi tak apalah, itu sampingan sahaja. Baik, saya nak tunjukkan apa sebenarnya berlaku kepada Goodyear global. Bukan Goodyear Malaysia saja. Kita talking about Goodyear global daripada segi pendapatan, dari segi earning mereka. Kan? Pada tahun ini berdasarkan laporan Februari 2024. Now, apa yang berlaku kepada Goodyear? Goodyear Tire and Rubber Company report quarter 4 earning amid strategic transformation. Net sales quarter 4 net sales Goodyear telah menurun 4.8% year over year kepada 5.116 bilion USD. Net loss, Goodyear telah melaporkan kerugian bersih sebanyak 291 juta USD pada kuartal keempat berbanding dengan net loss 104 juta pada tahun sebelumnya. Maksudnya tahun sebelum tu pun rugi juga. Kemudian kalau kita tengok daripada segi earning per share dia orang pun, EPS dia pun earning per share juga negative 2. Kalau saya boleh share berkenaan dengan earning per share mereka juga telah menurun dengan drastik. Now, disebabkan oleh perkara itu sebagaimana disebut oleh Wabi Amir tadi, maka Goodyear telah melakukan satu adjustment bukan setakat di Malaysia. Adjustment itu berlaku di seluruh dunia, termasuk negara-negara seperti mana disebutkan oleh Amir tadi, di mana mereka telah mula menutup kilang dan restructuring kos mereka dan pergi ke negara-negara yang lebih rendah kosnya. Now, tuan-tuan, bila kita kata negara yang lebih rendah kos, bukan bermakna negara itu lebih berkualiti. Tetapi apabila melihat kepada faktor-faktor keuangan seperti mana yang saya tunjuk tadi, Goodyear net loss apa orang kata for the last, at least the last 2 years tu telah apa orang kata telah teruk lah, kita kata dalam keadaan yang amat teruk. Dan juga sekarang ini Goodyear dilaporkan pada tahun 2023 mempunyai hutang sebanyak lebih 1 bilion USD.
Hutang dia saja lebih daripada 1 bilion USD. Dan itu juga menjadi faktor utama kenapa Goodyear sekarang ini restructuring cost mereka di seluruh dunia. We're not talking about Malaysia saja, di seluruh dunia. Now, having said that, kita kata, saya tunjukkan carta yang saya dapat tadi daripada Goodyear punya quarterly financial. Quarterly financial. Kita boleh lihat kat sini, revenue mereka turun 4.8%, net income rugi 179.81%, mereka rugi 291 juta as of December 2023. Dia punya EPS diluted, bukan 2%, sorry, minus 1.02%. Net profit margin mereka turun, minus 5.69%. Opening income mereka walaupun meningkat 237 juta, tetapi mereka menghadapi kos yang tinggi. Dan kalau kita tengok net change in cash, mereka sekarang ini minus 73 million, turun 563.64% berbanding dengan tahun sebelumnya. And then cost of revenue mereka berjumlah 7 billion, walaupun turunlah 9.83% daripada tahun sebelumnya. Now all this yang menjadi keputusan kenapa Goodyear merasakan bahawa they have to shut down their kilang, bukan setakat di Malaysia tapi di banyak negara-negara lain, and they have to restructure. Dan pada pendapat saya, kalau sekiranya Goodyear masih lagi dalam keadaan sebegini, sama ada mereka akan gulung tikar terus habis, bukan setakat kat Malaysia, seluruh operation dia gulung tikar terus, akan berlaku merger atau hostile takeover. Kita tengok apa yang akan berlaku kepada Goodyear tidak lama lagi, kemungkinan. Jadi akhirnya kita kata, yelah, saya tak okeylah, jadi pembangkang ni kerja dia menimbulkan prasangka lah. Okey, tak apalah, itu kerja dia, dia menimbulkan prasangka. Tetapi kerja kita memberi penerangan bahawa bila Goodyear pergi, tak ada kena-mengena dengan ekonomi Malaysia, bukan menunjukkan ekonomi kita merudum dan sebagainya. Goodyear itu memang secara fundamentalnya negara dia ataupun financial mereka tidak strong untuk mereka nak meneruskan kilang ataupun nak meneruskan pembuatan di negara-negara yang mereka sekarang tengah invest. Dan pendapatan bagi kilang-kilang lain yang bersaing dengan Goodyear sebenarnya sekarang ini okey saja. Kalau kita compare dengan tayar-tayar lain sebenarnya within the same industry, yang pembuatan lain tidak ada isu menghadapi isu ini. Kenapa? Yalah, ini semua business decision mereka. Kenapa tu saya tak tahulah secara detail kan. Tapi di business decision menyebabkan berlaku sedemikian. Jadi kita harap kita faham jangan termakan dengan cerita Walaon ni. Kan dia orang bukan pandai baca-baca bab ekonomi ni. Nak cerita, okey, habis kat situ.